Keajaiban 48 jam di Malaysia. Air mata pasukan perubatan elit Jerman dan persoalan, adakah cara kita selama ini salah? Doktor, adakah cara kita merawat pesakit selama ini salah? Soalan itu diajukan kepada saya sambil berlinangan air mata oleh seorang pakar bedah jantung terkemuka dari Jerman, seorang doktor yang begitu berbangga dengan negaranya yang memiliki teknologi perubatan antara yang tercanggih di dunia. Selama 30 tahun saya bergelar doktor dan 15 tahun terlibat dalam pertukaran perubatan antara bangsa, belum pernah saya mengalami pengalaman seperti ini. Sebuah pasukan yang terdiri daripada 30 orang doktor dan juru rawat elit yang dipilih khas dari hospital-hospital terkemuka di Jerman, dalam perjalanan pulang selepas menamatkan latihan perubatan lanjutan di Singapura. Namun, disebabkan satu insiden yang tidak dijangka, mereka terpaksa menghabiskan 48 jam di Malaysia. Pengalaman singkat inilah yang akhirnya menggegar dan meruntuhkan seluruh pandangan dan nilai perubatan yang mereka pegang selama ini. Salam sejahtera, saya Dr. Amir bin Rashid, seorang pakar bedah jantung di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, dan kini turut diamanahkan untuk menguruskan program pertukaran perubatan antara bangsa. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah yang tidak dapat saya lupakan, yang berlaku pada musim luruh tahun lalu. Sebelum kita mulakan, jika Anda menyukai kandungan seperti ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Sokongan Anda akan membantu lebih ramai orang mengenali kehebatan perubatan di Malaysia. Pasukan latihan ini bukanlah calang-calang. Ia diketuai oleh Profesor Peter Müller dari Hospital University Berlin dan dianggotai oleh 5 pakar bedah jantung, 4 pakar bedah neuro, 3 dokter kecemasan, 2 pakar bius, dan 16 orang juru rawat. Kesemua mereka adalah golongan elit dalam bidang perubatan Jerman, dengan lingkungan usia dari juru rawat muda berumur 26 tahun sehinggalah Profesor Müller sendiri yang berusia 60 tahun. Profesor Müller bukan sahaja seorang anggota Lembaga Persatuan Pembedahan Jantung Eropa, malah beliau merupakan seorang dokter legenda yang telah menjalankan lebih 3.000 pembedahan jantung. Mereka adalah lambang perubatan Jerman, efisien, jitu, dan berteknologi tinggi. Rancangan asal mereka adalah untuk menjalani latihan selama 5 hari di fasiliti perubatan terkini di Singapura, kemudian menaiki penerbangan terus pulang ke Frankfurt. Di Singapura, mereka mendalami sistem diagnosis berasaskan AI dan teknologi robotik pembedahan terbaru. Kesemua mereka amat berpuas hati dengan pendedahan kepada perubatan abad ke-21 itu. Namun, sejurus sebelum menaiki pesawat ke Frankfurt, satu pengumuman dibuat. Penerbangan terpaksa ditunda sekurang-kurangnya 24 jam karena terdapat kerusakan teknikal yang serius pada pesawat. Sebagai alternatif, syarikat penerbangan menawarkan laluan transit melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Profesor Müller, selaku ketua rombongan, pada mulanya tidak dapat menyembunyikan rasa tidak puas hatinya. Transit di Malaysia, buang masa sahaja, keluhnya. Beliau beranggapan sistem perubatan Malaysia pastinya jauh terkebelakang berbanding Jerman. Malah, dalam kalangan komuniti perubatan Jerman, wujud satu persepsi umum bahwa sistem kesehatan di sesetengah negara Asia terbeban akibat penuaan masyarakat dan kekurangan sumber. Ketua juru rawat Anna Wagner, seorang juru rawat veteran dengan 30 tahun pengalaman, turut berkongsi pandangan yang sama. Praktis kejururawatan di Malaysia pasti tidak setanding dengan Eropa, katanya kepada juru rawat muda. Lewat tengah malam, pesawat yang membawa mereka mendarat di Kelia. Ketika 30 orang petugas perubatan yang keletihan itu melangkah keluar dari pesawat, kejutan pertama menanti mereka. Walaupun sudah larut malam, lapangan terbang itu beroperasi dengan begitu lancar, seolah-olah waktu siang. Petugas kebersihan tidak henti-henti bekerja, kaunter perkhidmatan sentiasa ada kaki tangan yang bersedia, dan semua kemudahan berfungsi 24 jam. Di Jerman, kebanyakan perkhidmatan di lapangan terbang sudah terhenti pada waktu sebegini. Perkara ini sahaja sudah cukup membuatkan mereka kagum. Tetapi kejutan sebenar masih belum berakhir. Walaupun berhadapan dengan ketibaan sekumpulan besar petugas perubatan asing secara tiba-tiba, kaki tangan lapangan terbang langsung tidak kelam kabut. Mereka menguruskan keadaan dengan tenang dan teratur, malah menyediakan seorang penterjemah yang fasih berbahasa Jerman. Penterjemah tersebut, Puan Aminah, rupa-rupanya pernah bekerja sebagai juru rawat di Jerman dan memahami sepenuhnya istilah-istilah perubatan. Beliau yang perasan akan keletihan dan kekeliruan rombongan itu. Dengan ramahnya menjelaskan situasi kepada setiap seorang, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Jangan risau, penerbangan untuk esok semuanya telah diuruskan. Sila berehat secukupnya malam ini. Profesor Müller berbisik kepada saya.
Kaki tangan lapangan terbang di Jerman patut belajar dari sini. Jarang sekali kita lihat respons yang sepantas dan semesra ini. Proses tuntutan Bagasi juga sangat mengagumkan. Bagasi untuk 30 orang berjaya dikeluarkan sepenuhnya dalam masa 15 menit dengan status Bagasi dipaparkan secara langsung di screen. Bagi mereka yang membawa sampel peralatan perubatan dan dokumen-dokumen penting, kecekapan sebegini amat mereka hargai. Semasa pemeriksaan imigresen, sebaik sahaja pegawai bertugas mengetahui mereka adalah petugas perubatan, layanan istimewa diberikan. Pegawai itu bertanya dengan teliti tentang tujuan latihan mereka dan memberikan sekeping kad dengan nomor telepon yang boleh dihubungi 24 jam. Jika ada sebarang masalah, jangan teragak-agak untuk hubungi kami, katanya. Di dalam bus menuju ke hotel, saya dapat merasakan riak wajah ahli rombongan mula berubah. Perasaan waspada dan letih perlahan-lahan bertukar menjadi rasa ingin tahu dan teruja. Pemandangan Kuala Lumpur dari Lebuh Raya pada waktu malam benar-benar mengubah persepsi mereka. Walaupun sudah melepasi pukul 1 pagi, kota ini masih hidup dan bertenaga. Jalan raya terang benderang, aliran trafik teratur, dan lampu-lampu dari kedai serbaneka yang kelihatan di mana-mana. Apa yang paling mengejutkan mereka adalah melihat kelibat wanita berjalan seorang diri di jalanan. Juru rawat Katarina menempelkan mukanya ke tingkap bus dan berkata dengan penuh kehairanan, "Luar biasa! Wanita-wanita itu berjalan sendirian dan langsung tidak kelihatan takut." Di Jerman, terutamanya di bandar-bandar besar, berjalan seorang diri pada waktu malam dianggap sangat berbahaya. Hans Schmidt, seorang dokter kecemasan, turut teruja. Dengar tak? Tiada bunyi siren ambulans. Di sebuah kota sebesar ini, suasananya begitu tenang pada waktu malam. Memang benar, di Berlin atau Hamburg, bunyi siren ambulans dan kereta polis hampir tidak pernah berhenti pada waktu malam. Satu lagi pemandangan yang menarik perhatian mereka adalah melihat petugas kesehatan beruniform menaiki pengangkutan awam seperti LRT, sama seperti orang biasa. Walaupun kelihatan letih, tiada siapa yang memandang mereka dengan aneh. Malah, ada yang dilihat coba menawarkan tempat duduk kepada mereka. Apabila tiba di hotel di kawasan Bukit Bintang pada pukul 2 pagi, suasana di sekeliling masih meriah. Orang ramai keluar masuk dari restoran mamak dan kedai serbaneka yang beroperasi 24 jam, termasuk beberapa petugas kesehatan yang kelihatan baru sahaja selesai shift malam. Ketika mendaftar masuk, satu lagi kejutan menanti. Staf hotel, setelah mengetahui mereka adalah petugas perubatan, menempatkan mereka di tingkat yang lebih senyap dan memberikan maklumat terperinci dari waktu sarapan sehinggalah lokasi fasiliti perubatan berdekatan. Tetapi apa yang paling menyentuh hati mereka adalah ucapan terima kasih yang tulus. Pengurus lobi Encik Rahman menunduk hormat sambil berkata, "Terima kasih para wira kami kerana menjaga kami semua semasa pandemik. Jasa tuan-tuan dan puan-puan amat kami hargai." Kata-kata itu umpama satu aliran hangat yang menyerap ke dalam hati setiap ahli rombongan yang keletihan. Di dalam lift menuju ke bilik, Profesor Müller berkata kepada saya, "Masyarakat yang boleh menzahirkan rasa hormat kepada petugas kesehatan secara semula jadi seperti ini sungguh luar biasa. Di Jerman, kami dihormati dari segi profesional, tetapi jarang sekali kami merasai kehangatan dan kemesraan sebegini." Malam itu ramai ahli rombongan tidak dapat tidur. Bukan hanya karena jet lag, tetapi karena kehangatan dan keteraturan masyarakat Malaysia yang mereka saksikan dalam beberapa jam pertama telah mula menggoyahkan pendirian mereka. Keesokan paginya pada pukul 6, seorang dokter muda bernama Klaus Werner berasa lapar. Memandangkan di Jerman sangat sukar untuk mencari restoran yang buka pada awal pagi, dia bertanya kepada penyambut tetamu. Staf itu tersenyum dan menjawab, "Oh, di lorong sebelah ada kedai mamak yang buka 24 jam. Sangat populer dalam kalangan petugas perubatan juga." Klaus terkejut mendengar ada kedai sarapan yang beroperasi sepanjang masa, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Jerman. Saya menemani beliau dan 6 yang lain ke kedai mamak tersebut. Pada pukul 6.30 pagi, jalanan sudah mulai sibuk. Pekerja pejabat bergegas ke tempat kerja, penduduk tempatan berjoging, dan orang ramai keluar dari kedai serbaneka. Suasana pagi di Berlin atau Hamburg biasanya sunyi sepi, tetapi hari di Kuala Lumpur nampaknya sudah lama bermula. Sebaik sahaja kami melangkah masuk ke kedai mamak, udara hangat bersama aroma rempah dan roti canai yang harum menyapa kami. Sudah ada beberapa pelanggan sedang bersarapan. Seorang lelaki pertengahan umur membaca surat kabar sambil menikmati teh tariknya. Seorang wanita muda bekerja dengan komputer ribanya, dan sekumpulan petugas kesehatan yang kelihatan letih mungkin baru habis shift malam. Melihat pemandangan itu, juru rawat Maria berbisik kepada saya, "Dokter, Amir, mereka itu petugas kesehatan seperti kita kan? Entah kenapa,
Saya rasa tenang melihat rekan sekerja dapat makan dengan selesa seperti ini. Apabila melihat menu, mereka tergamam. Harganya sangat murah. Nasi lemak, 250, roti canai, 1,50, teh tarik, 2000. Jika ditukar kepada mata uang Jerman, harganya sungguh tidak masuk akal. Di Berlin, untuk mendapatkan hidangan setaraf ini, mereka perlu membayar sekurang-kurangnya 15 euro. Pekerja kedai mamak itu langsung tidak terkejut melihat kami, sekumpulan petugas perubatan asing. Dia menjelaskan menu dalam bahasa Inggris yang lancar dan mengesyorkan hidangan yang sesuai. Baru habis shift malam ke? Minum teh tarik panas, bagi segar sikit, katanya dengan ramah. Layanan mesra ini amat menyentuh hati mereka. Di Jerman, hubungan antara pekerja dan pelanggan lebih bersifat transaksional dan layanan pribadi seperti ini sukar dijangka. Kepantasan perkhidmatan juga mengagumkan. Tidak sampai 5 menit selepas memesan, semua hidangan, nasi lemak, roti canai, tosai, terhidang di atas meja. Mereka yang pertama kali melihat sarapan cara Malaysia ini berasa teruja dan sedikit was-was. Tetapi selepas suapan pertama, riak wajah mereka berubah serta-merta. Apa yang paling mengagumkan mereka adalah nasi lemak. Walaupun kelihatan ringkas, gabungan rasa nasi yang dimasak dengan santan, sambal pedas, ikan bilis rangup, dan telur rebus sangat luar biasa. Klaus Werner menghabiskan 2 bungkus nasi lemak dalam sekelip mata. Mustahil dapat makan makanan sesedap ini dengan harga begini di Jerman, pujinya. Beliau amat kagum karena hidangan berkualiti tinggi ini boleh didapati di gerai tepi jalan. Juru rawat Maria yang mencoba roti canai pula kelihatan sangat gembira. Rasa ini meresap ke seluruh badan. Sangat sesuai untuk badan yang letih selepas shift malam, katanya. Biasanya, selepas shift malam, dia hanya bergantung pada minuman tenaga atau kopi untuk bertahan. Tetapi kini dia terpikat dengan keenakan roti canai yang segar. Ketika membayar, satu lagi kejutan. Jumlah bil untuk 7 orang makan sehingga kenyang tidak sampai 50, bersamaan kurang daripada 10 euro. Di Jerman, hidangan yang sama tarafnya pasti menelan belanja sekurang-kurangnya 70 euro. Pekerja kedai itu mengira Wang Baki dengan tepat dan berkata, "Terima kasih, datang lagi." Jaga diri baik-baik, kerja shift malam memang penat. Walaupun kami sebenarnya tidak bekerja shift malam, mereka amat terkesan dengan masyarakat yang begitu prihatin dan secara semula jadi menzahirkan penghargaan kepada petugas kesehatan. Keluar dari kedai, mereka serentak memuji, makanan sedap, harga murah, layanan mesra. Maria berkata, "Bila balik ke Jerman nanti, saya pasti akan rindukan nasi lemak." Ketika berjalan pulang, waktu puncak pagi telah bermula. Walaupun jalanan sesak, semuanya teratur. Di lintasan pejalan kaki, semua orang mematuhi lampu isyarat. Pejalan kaki dan penunggang motosikal berkongsi jalan dengan harmoni. Pemandangan pagi di Berlin biasanya lebih huru-hara. Satu insiden yang paling mengesankan mereka adalah reaksi orang ramai apabila sebuah ambulans lalu. Sebaik sahaja bunyi siren kedengaran, pejalan kaki dan kendaraan secara spontan bergerak ke tepi untuk memberi laluan, persis seperti lautan terbelah. Semua orang memberikan kerjasama penuh. Doktor kecemasan, Hans Schmidt, berkata dengan sebak, "Hebatnya masyarakat ini. Pemahaman dan kerjasama orang awam terhadap perkhidmatan kecemasan telah sebati dalam diri mereka." Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah di sebuah kedai serbaneka karena rombongan itu ingin merasai sendiri budaya kedai serbaneka Malaysia. Sebaik melangkah masuk, kejutan lain menanti. Walaupun masih awal pagi, kedai itu umpama sebuah farmasi mini. Barangan yang dijual sangat lengkap. Apa yang paling mengejutkan mereka ialah kepelbagaian produk berkaitan kesehatan. Plaster, ubat sapu, ubat sakit kepala, dan pelbagai lagi keperluan asas perubatan boleh dibeli 24 jam sehari. Di Jerman, farmasi mempunyai waktu operasi yang terhad. Jika berlaku kecemasan, mereka perlu mencari farmasi malam yang ditetapkan. Tetapi di Malaysia, keperluan asas boleh didapati pada bila-bila masa. Ketua Yururawat Ana Terpegun. Ini kali pertama saya melihat sebuah masyarakat dengan aksesibiliti kesehatan yang begitu baik. Dari sudut pandang pesakit, tiada persekitaran yang lebih meyakinkan daripada ini. Pekerja kedai serbaneka itu, setelah mengetahui kami adalah petugas perubatan, memberikan layanan istimewa. Dia memberitahu kami lokasi farmasi terdekat, malah mencetak senarai hospital 24 jam di kawasan sekitar. Kalau ada apa-apa masalah, beritahu saja saya, katanya. Kemesraan ini sekali lagi menyentuh hati mereka. Pekerja kedai serbaneka di Jerman mungkin efisien, tetapi jarang sekali memberikan layanan pribadi sebegini. Keluar dari kedai, Profesor Müller berkata, "Dr. Amir,
Di negara ini, saya rasa perubatan telah meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Bukan saja rasa hormat kepada petugas kesehatan, malah tahap celik kesehatan rakyatnya juga nampaknya sangat tinggi. Dalam perjalanan pulang, kebersihan jalan raya turut menarik perhatian mereka. Tiada sampah sarap kelihatan, dan kelibat pekerja pembersihan sentiasa ada. Seluruh bandaraya seolah-olah berfungsi sebagai satu organisme yang hidup. Di Berlin, biasanya hanya kawasan tumpuan pelancong yang bersih, manakala kawasan perumahan seringkali kurang terurus. Tetapi Kuala Lumpur berbeza. Setibanya di lobi hotel, ahli rombongan yang lain sudah bangun. Apabila mereka mendengar cerita tentang sarapan kami, semuanya berasa cemburu dan meminta untuk dibawa bersama pada kali seterusnya. Begitulah bermulanya pagi pertama mereka di Malaysia. Dalam masa beberapa jam sahaja, riak wajah mereka berubah sepenuhnya. Wajah yang cemas hilang tanpa jejak digantikan dengan rasa ingin tahu dan penuh harapan. Tetapi kejutan sebenar yang bakal mereka alami baru sahaja akan bermula. Pada pukul 9 pagi, saya dan rombongan memulakan penerokaan rasmi kami di Kuala Lumpur. Destinasi pertama ditentukan oleh mereka sendiri, mereka mau melihat sendiri senario perubatan di Malaysia. Saya menghubungi rekan sekerja saya di Pusat Perubatan Universiti Malaya, PPUM, dan berjaya mendapatkan kebenaran lawatan khas. Perjalanan menaiki LRT menjadi satu lagi pengalaman berharga bagi mereka. Kebersihan stesen, ketepatan massa, dan yang paling penting, kesopanan penumpang amat mengagumkan mereka. Di dalam gerabak, kami menyaksikan satu pemandangan yang sangat menyentuh hati. Apabila seorang warga emas lelaki yang bertongkat menaiki tren, serentak beberapa penumpang di tempat duduk keutamaan dan juga tempat duduk biasa bangun untuk menawarkan tempat. Warga emas itu mengucapkan terima kasih lalu duduk. Melihat adegan itu, juru rawat Katarina menitiskan air mata. Sikap bertimbang rasa yang begitu semula jadi ini sukar dilihat di Jerman. Rasa hormat terhadap warga emas benar-benar telah meresap ke dalam seluruh masyarakat. Setibanya di PPUM, kami disambut mesra oleh kaki tangan hospital. Ketua Perhubungan Antara Bangsa, Dr. Lee, menyapa kami dalam bahasa Jerman yang fasih. Selamat datang. Walaupun masa singkat, kami berharap dapat menunjukkan kepada Anda semua realiti perubatan di Malaysia. Lawatan pertama adalah kejabatan kecemasan. Apa yang mereka lihat di sana bukan sahaja teknologi yang canggih, tetapi juga layanan yang tulus kepada pesakit. Dokter dan juru rawat bercakap dengan lembut kepada setiap pesakit, coba meredakan kebimbangan mereka. Apa yang paling mengesankan adalah layanan terhadap pesakit warga emas. Seorang pesakit wanita berusia 80, datang seorang diri. Juru rawat Siti melayannya dengan penuh kelembutan, seolah-olah melayan neneknya sendiri. "Makcik, sabar ya. Makcik datang seorang diri hari ini. Nak kami hubungi keluarga Makcik." Profesor Müller berbisik kepada saya, di Jerman, karena terlalu mementingkan kecekapan, layanan mesra seperti ini sering diabaikan. Tetapi di sini, teknologi dan kemanusiaan digabungkan dengan sempurna. Di unit rawatan rapi, ICU, kejutan yang lebih besar menanti. Di tengah-tengah persekitaran yang dipenuhi peralatan perubatan terkini, kerjasama antara dokter dan juru rawat kelihatan begitu harmoni, seperti sebuah karya seni. Tetapi apa yang paling menyentuh hati mereka adalah cara layanan kepada ahli keluarga pesakit. Keluarga seorang pesakit lelaki berusia 60, sedang menunggu dengan penuh kebimbangan. Dokter yang merawat, Dr. Husain di sebalik kesibukannya, meluangkan masa untuk menerangkan keadaan semasa, pelan rawatan masa depan, dan yang paling penting, menunjukkan empati terhadap perasaan cemas keluarga tersebut. Di Jerman, dokter akan memberi penjelasan perubatan, tetapi jarang sekali mengambil kira aspek emosi keluarga pesakit. Dokter kecemasan Hans Schmidt berkata dengan penuh kekaguman, "Di sini, perubatan ditakrifkan bukan sahaja sebagai teknologi, tetapi juga merangkumi penjagaan jiwa pesakit dan keluarga mereka." Semasa lawatan ke Dewan Bedah, mereka menyaksikan sendiri kemahiran tinggi pakar bedah Malaysia. Tetapi apa yang lebih mengesankan mereka ialah suasana kerja pasukan bedah. Di sebalik ketegangan, wujud kehangatan dan saling mengambil berat. Selepas pembedahan selesai, pakar bedah utama, walaupun keletihan, terus pergi bertemu keluarga pesakit untuk melaporkan kejayaan pembedahan dan menerangkan prognosis. Sikap ini amat menyentuh hati mereka. Juru rawat Maria berkata kepada saya, "Dr. Amir, dokter dan juru rawat di sini benar-benar mengambil berat tentang pesakit dan keluarga mereka. Perubatan bukan sekadar teknologi, ia juga tentang penjagaan jiwa. Kami makan tengah hari di Medan Selera Hospital, dan di sana juga ada penemuan baharu. Pilihan makanan yang pelbagai, lazat, dan seimbang dari segi nutrisi, dengan harga yang sangat berpatutan. Pekerja kafeteria juga kelihatan bangga menjadi sebahagian daripada pasukan sokongan perubatan.
Keikhlasan untuk membantu pemulihan pesakit melalui hidangan yang disediakan terserlah dalam setiap masakan. Pada sebelah petang, kami melawat sebuah pusat jagaan warga emas. Ini adalah permintaan khas daripada rombongan karena Jerman sedang berhadapan dengan cabaran masyarakat menua dan mereka amat berminat untuk melihat pendekatan Malaysia. Kami melawat sebuah pusat jagaan di Petaling Jaya. Pengarahnya, Enciklim, membawa kami melawat sekitar pusat itu. Di sini bukan saja kelengkapan teknikal yang canggih, tetapi layanan yang penuh prihatin terhadap penghuni benar-benar mengejutkan rombongan itu. Apa yang paling menyentuh hati mereka adalah pertemuan dengan seorang penghuni wanita berusia 90 tahun, yang kami panggil Nenek Kalsom. Walaupun menghidap demensia, penjaga melayannya seperti keluarga sendiri. Nenek Kalsom, cuaca hari ini baik. Nak jalan-jalan ke luar tak? Nenek Kalsom tersenyum mendengar sapaan lembut penjaga itu. Melihat adegan itu, Ketua Juru Rawat Anna Wagner menitiskan air mata. Saya sudah 30 tahun menjadi juru rawat. Ini kali pertama saya melihat penjagaan yang begitu mementingkan marwah seorang penghuni. Kami di Jerman mungkin mempunyai teknologi, tetapi kami telah kehilangan sentuhan ini. Seorang penjaga bernama Rizal menjelaskan kepada mereka, kami bukan sahaja memberi tumpuan kepada penjagaan teknikal. Kami juga coba memahami latar belakang hidup setiap penghuni. Nenek Kalsom dulu seorang guru sekolah. Setiap kali kami bercakap tentang kanak-kanak, matanya akan bersinar. Penjagaan yang begitu pribadi ini amat mengesankan mereka. Pada waktu petang, saya membawa mereka ke Batu Caves untuk merasai budaya tradisional Malaysia. Semasa berjalan di kawasan sekitar, kami bertemu dengan seorang warga emas lelaki berusia lebih 80 tahun yang sedang menaiki tangga kuil seorang diri. Juru rawat Katarina yang bimbang menghampirinya dan bertanya, "Pak Cik, oke?" Warga emas itu tersenyum dan menjawab, "Terima kasih. Pak Cik datang sini setiap hari. Ini rutin Pak Cik." Syukur pada Tuhan bagi kesehatan, suaranya yang bertenaga dan wajahnya yang tenang membuatkan mereka kagum. Profesor Müller berkata, seorang lelaki berusia lebih 80 tahun masih boleh datang ke sini seorang diri menaiki pengangkutan awam. Warga emas yang begitu cergas jarang ditemui di Jerman. Ini membuktikan kehebatan sistem kesehatan dan sokongan sosial untuk warga emas di Malaysia. Pada waktu malam, atas permintaan mereka, kami merasai budaya makan di luar. Kami pergi ke sebuah restoran makanan laut yang populer di kalangan penduduk tempatan. Pemiliknya, Ahmeng, menyambut kami dengan mesra. Disinilah mereka merasai kehangatan dan kemesraan hubungan sesama manusia di Malaysia. Seorang pelanggan tetap di meja sebelah, Ensik Siva, menegur kami dalam bahasa Inggris yang ringkas. Dari Jerman, "Dokter ya, terima kasih banyak-banyak, ya. Mesti penat masa pandemik dulu." Ucapan terima kasih yang spontan itu amat menyentuh hati mereka. Tiba-tiba, satu insiden cemas berlaku. Seorang lelaki berusia lingkungan 60-an di meja sebelah tiba-tiba memegang dadanya dan kelihatan sesak nafas. Serangan jantung. Serta-merta, para dokter dari Jerman bangun. Profesor Müller dan pakar bedah jantung yang lain segera memberikan bantuan kecemasan. Tetapi disinilah mereka menyaksikan kecekapan sistem kecemasan Malaysia. Pemilik restoran terus menelepon 999 ras. Tidak sampai 5 menit, ambulans tiba. Profesionalisme dan kepantasan pasukan paramedik membuatkan dokter-dokter Jerman itu kagum. Daripada rawatan kecemasan di lokasi hinggalah komunikasi dengan hospital, semuanya berjalan lancar. Apa yang paling mengesankan ialah sikap hormat pasukan paramedik terhadap mereka, walaupun mereka dokter asing, dan mengajak mereka bekerja sama. "Dokter, terima kasih atas bantuannya. Boleh ikut kami ke hospital sekali?" Sikap kerjasama perubatan yang merentasi sempadan ini amat menyentuh hati Profesor Müller. Perubatan tiada sempadan. Masyarakat ini benar-benar mempraktikkannya, katanya. Pesakit itu dikejarkan ke PPUM dan menjalani pembedahan kecemasan. Pembedahan itu berjaya dan nyawanya selamat. Keesokan paginya, ketika kami melawat pesakit, ahli keluarganya menunduk hormat mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, dokter-dokter dari Jerman. Terima kasih karena selamatkan suami saya." Mendengar ucapan terima kasih yang diiringi air mata itu, ahli rombongan turut sebak. Melalui pengalaman ini, pandangan Profesor Müller berubah sepenuhnya. Sebaik sahaja kami keluar dari ward, beliau memegang tangan saya dan bertanya, "Dokter Amir, adakah cara perubatan kami selama ini salah? Adakah kami terlalu mengejar teknologi sehingga terlupa untuk mendekati hati pesakit?" Dokter veteran berusia 60 tahun itu mengaku sambil menitiskan air mata. "Kami mungkin mahir dalam teknik kejururawatan, tetapi mungkin kami telah kehilangan hati seorang juru rawat." Dokter muda Klaus Werner lebih berterus terang.
Saya belajar teknologi terkini di Fakulti Perubatan, tetapi tiada siapa yang mengajar saya cara berinteraksi dengan pesakit. Melihat dokter-dokter di Malaysia, saya sadar perubatan bukan sekadar teknologi. Ia adalah tentang hubungan antara manusia. Dalam masa 48 jam itu, ahli rombongan mengalami satu anjakan paradigma. Mereka mulai memahami betapa pentingnya penjagaan jiwa pesakit, sesuatu yang melangkaui kecekapan dan ketepatan teknikal. Pagi hari terakhir, rombongan itu bertolak ke Klia. Suasana di dalam bus sunyi. Bukan karena letih, tetapi karena masing-masing sedang memproses pengalaman berharga selama 48 jam itu di dalam hati. Di Klia, satu lagi babak yang menyentuh hati menanti mereka. Saya belajar bahwa perubatan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang hati. Apabila saya kembali ke Jerman, saya mesti kongsikan pengalaman ini dengan rakan-rakan sekerja. Sebelum menaiki pesawat, juru rawat Katarina berkata sambil menitiskan air mata, "Saya mau sebarkan kehebatan perubatan Malaysia kepada seluruh dunia. Dan saya berharap suatu hari nanti, saya dapat bekerja di sini." Begitulah berakhirnya lawatan 48 jam yang tidak dijangka di Malaysia. Tetapi ia bukanlah satu pengakhiran, sebaliknya satu permulaan yang baru. Setibanya di Frankfurt, rombongan itu terus menceritakan pengalaman mereka di Malaysia kepada keluarga dan rakan sekerja. Istri Profesor Mueller terkejut dengan perubahan suaminya. "Peter, apa yang dah berlaku?" Awak nampak lebih tenang dan mesra. Profesor itu tersenyum dan menjawab, "Saya telah belajar arti perubatan sebenar di Malaysia." Seminggu selepas kepulangan mereka, perubahan besar mulai berlaku. Video dan gambar yang dimuat naik oleh ahli rombongan di media sosial menjadi tular dalam komuniti perubatan Jerman. Video yang merakamkan interaksi mesra dengan pesakit ditonton lebih 100.000 kali. Tanda pagar, perubatan jiwa Malaysia mulai tersebar luas. Profesor Mueller menyampaikan satu syarahan khas di Fakulti Perubatannya. Dewan penuh sesak. Beliau bercakap dengan penuh semangat tentang kepentingan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Kita telah menguasai teknologi perubatan terkini, tetapi adakah kita telah mengabaikan hubungan insani dengan pesakit? Di Malaysia, teknologi dan jiwa digabungkan dengan harmoni. Saya percaya inilah wajah perubatan abad ke-21 yang sepatutnya. Selepas syarahan, soalan demi soalan diajukan oleh para pelajar yang bersemangat. Bagaimana cara untuk kami menjalani latihan di Malaysia? 3 bulan kemudian, 8 orang ahli rombongan memohon untuk menjalani latihan lanjutan di Malaysia. Kini, setiap tahun, lebih 50 orang petugas perubatan Jerman datang ke Malaysia untuk latihan. Pada masa yang sama, semakin ramai dokter Malaysia pergi ke Jerman untuk mendalami teknologi. Pertukaran perubatan dua hala yang sebenar telah menjadi kenyataan. Apa yang paling mengesankan ialah perubahan jangka panjang pada ahli rombongan itu sendiri. Cara mereka melayan pesakit berubah. Mereka tidak lagi hanya memberi penjelasan teknikal, tetapi meluangkan masa untuk memahami kebimbangan pesakit dan memberi sokongan emosi. Saya sendiri, melalui pengalaman ini, sekali lagi menyadari keindahan perubatan di Malaysia. Bukan sekadar teknologi canggih, tetapi keprihatinan yang mendalam terhadap pesakit, semangat kerjasama sebagai satu pasukan, serta pemahaman dan sokongan daripada seluruh masyarakat. Saya yakin, sistem perubatan yang harmoni inilah yang benar-benar maju. Insiden 48 jam yang tidak disengajakan itu bukan sekadar penangguhan penerbangan, ia adalah satu pertemuan bersejarah yang berpotensi mengubah wajah perubatan dunia. Sehingga hari ini, setiap kali saya berada di lapangan terbang, saya akan teringat kembali wajah cemas rombongan itu pada hari pertama dan senyuman mereka yang penuh kesyukuran 48 jam kemudian. Kekuatan sebenar perubatan Malaysia bukanlah pada teknologi canggih semata-mata, tetapi pada hati yang menganggap pesakit seperti keluarga, budaya saling menyokong, dan mekanisme masyarakat yang mendukung sistem kesehatan. Misi saya kini adalah untuk membawa lebih ramai petugas perubatan dari luar negara untuk merasai sendiri realiti ini, dengan harapan ia dapat memperkaya pandangan mereka dan membawa penjagaan yang lebih baik kepada pesakit di seluruh dunia. Kisah 48 jam itu mengajar kita semua. Perubatan yang harmoni antara teknologi dan jiwa adalah wajah sebenar perubatan abad ke-21. Sekian sahaja perkongsian saya. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah yang mengubah pandangan 30 orang petugas perubatan Jerman ini? Sila tinggalkan komen Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan butang suka dan langgan. Terima kasih karena menonton.